Okey, baiklah. Seterusnya kita akan melihat subtopik 2.4. Okey, masih lagi dalam tajuk tekanan iaitu prinsip Pascal. Okey, subtopik 2.4. Prinsip Pascal. Okey. Kalau kita tengok daripada nama tu kan, prinsip Pascal. Okey, dia diambil daripada nama seorang saintis lah. Okey, tokoh Blaise Pascal. Okey. So kita akan tengok apa maksud kepada prinsip Pascal ni. Okey. Tekanan yang dikenakan ke atas bendali tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendali itu. Okey, kalau kamu tengok daripada definisi ni agak panjang lah. Okey. So seeloknya kamu ingatlah ataupun hafal definisi dia. Okey, walaupun dia panjang tapi dia akan bantu kamu lah, walaupun markah dia adalah, biasanya kalau soalan definisi ni markahnya satu je. Okey, tapi kalau tulis panjang pun walaupun markah dia satu, tapi dia akan bantu kamu untuk faham macam mana formula dia nanti akan terhasil. Okey, baik So, kalau kita tengok daripada prinsip Pascal tu, sebenarnya nama unit yang kita belajar tekanan kan. Okey, tekanan unit SI dia adalah Pascal. Okey, Pascal tu diambil sebagai nama, yang inilah Blaise Pascal ni Okey, balik semula kepada gambar rajah ni. Okey. Jadi, yang ini adalah satu sistem hidrolik. Okey, kita panggil yang ini adalah suatu sistem hidrolik. Okey. So, jadi yang warna merah ni, okey, warna merah ni adalah bendali hidrolik. Okey, yang ni adalah bendali hidrolik. Okey. Bendali hidrolik ni, okey, dia biasanya kita panggil, kalau dalam kenderaan tu, kalau kita boleh nampak dia macam minyak brake. Okey, kalau kamu selalu ikut parents pergi servis kenderaan kan, servis kereta biasanya lah. So sampai satu masa tu dia kena tukar minyak brake kan. So minyak brake tu maksudnya bendali hidrolik lah. Okey, sebab sistem prinsip Pascal ni banyak ada ataupun banyak digunakan dalam brake kenderaan. Okey, kenderaan motor ke kereta ke sama je. Okey. Jadi bendali hidrolik ni, okey, kita masukkan dalam satu bekas tertutup. Baiklah. Okey, jadi sebelah kiri ni ada omboh, belah kanan pun ada omboh. Cuma beza dia, ini saiz dia kecil, yang belah kiri ni saiz omboh kecil, di sebelah kanan saiz ombohnya besar. Okey. Bila kata omboh, maksudnya alat tu ataupun komponen tu dia boleh bergerak ke bawah dan ke atas. Okey, itu omboh Okey, yang ni sebelah kiri ataupun kita panggil yang ni input lah. Okey, input. Okey, yang ni akan jadi output. Okey. Jadi omboh ni dia boleh bergerak ke bawah ke atas. Kalau kita tolak dia, so dia akan turun ke bawah lah omboh ni Okey. Jadi bila kita kenakan satu daya, okey, katakanlah kita tulis kat sini sebagai F1. Okey, F1 maksudnya F1 ni daya yang kita kenakan pada omboh input. Okey, jadi kita tahu omboh ni ada luas. Okey, ada luas kan? Jadi bila kita kenakan daya pada omboh, okey, satu daya terkena pada satu luas. Okey, jadi bila daya bahagi luas akan dapat tekanan. Okey, jadi dekat sini akan ada A1. A1 tu maksudnya area 1. Luas omboh ni. Okey, luas permukaan omboh ni. Jadi bila daya bahagi dengan luas dapat tekanan kan, formula tekanan. Okey. P sama dengan F per A. Ini kamu ada belajar waktu sains dulu. Okey, tekanan adalah daya per unit luas. Tekanan adalah daya per unit luas. Okey, force per unit area. Okey, pressure is a force per unit area. Jadi bila satu daya bahagi dengan satu luas dapatlah tekanan. Okey. Jadi tekanan tu akan dipindahkan melalui bendali hidrolik ni. Kan? Sebab tu dalam definisi dia kata tekanan yang dikenakan ke atas bendali tertutup. Bendali tertutup ni maksudnya cecair hidrolik ni terkumpul dekat dalam bekas ni, dia tak boleh keluar. Okey, bekas ni tak boleh bocor. Okey, itu maksudnya bendali tertutup. Yang mana tekanan tu dipindahkan secara seragam. Jadi bila F bahagi dengan A, so dia tekanan terhasil dekat dalam cecair hidrolik ni kan. Jadi tekanan tu dipindahkan secara seragam. Maksudnya
tekanan dekat keseluruhan bendalih hidrolik ni adalah sama. Contohlah, kalau tekanan dekat sini 1000 Pascal. Jadi tekanan yang dipindahkan daripada input kepada output ni, nilai dia 1000. Bukannya kat sini 1000, dekat sini tinggal 800, tak. Dia 1000, 1000. Kalau ni 2000, ni pun 2000. Okay, sebab konsep dia tekanan tu dipindahkan secara seragam dengan syarat bendalih hidrolik ni dalam keadaan tertutup lah. Tak boleh ada bocor ke ataupun ada ruang antara omboh kan, menyebabkan bendalih hidrolik tu boleh keluar. Okey, jadi kamu tolong ingat yang ni tekanan dipindahkan secara seragam. Apa yang seragam? Tekanan boleh kat situ. Okey, jadi tekanan tu terhasil macam mana? Bila satu daya terkena pada satu luas omboh, tekanan terhasil. Jadi tekanan tu akan bertindak dekat sepanjang perjalanan ni. Contohlah tekanan dia 1000 Pascal tadi kan. Jadi dekat semua tempat ni 1000 Pascal. Tekanan yang menekan dinding ni pun sebenarnya 1000. Dinding atas, dinding bawah ni semua 1000. Okey. Jadi bila dekat bahagian output ni, kita dapati ada luas omboh pada output ni pun ada luas kan. Kita boleh tulis sebagai A2. Okey, jadi bila ada omboh dekat output ni, jadi omboh output tu pun dia boleh bergerak. Okey, dia boleh bergerak ke atas disebabkan ada tekanan, ada tolakan daripada hidrolik ni kan. Jadi omboh output ni pun boleh bergerak, jadi dia boleh naik ke atas. Jadi dia akan menghasilkan satu daya ke atas yang kita tulis sebagai F2. Okey, macam mana F2 boleh terhasil pula? Okey, sebab ada tekanan. Kan bawah ni kan ada tekanan menolak kan. Bila tekanan menolak kena pada satu permukaan, dapatlah daya. Okey, sebenarnya kita susun balik daripada formula ni. Okey, macam mana boleh dapat F2 tu? Kita susun balik daripada formula ni kan. Jadi F sama dengan A darab dengan P ataupun P darab dengan A. Maksudnya F2 ni terhasil bila tekanan daripada hidrolik terkena pada luas, terhasillah daya. Daya sama dengan tekanan darab dengan luas. Okey. Jadi maksudnya kita tekan dekat bahagian F1, F2 akan terangkat. Okey, tekan F1, F2 terangkat. Okey. Sekarang kita nak keluarkan macam mana formula prinsip Pascal tu terhasil. Okey. So dekat sini kita guna, okey, cikgu tulis bawah ni Okey, sekarang kita tahu kan, okey, dekat bahagian input dengan output dia punya tekanan dia sama. Jadi kita boleh tulis P1 sama dengan P2. Okey, P1 sama P2 tu maksudnya tekanan dekat input sama dengan tekanan dekat output. Macam mana tekanan dia sama? Sebab kita follow prinsip Pascal. Pascal dah kata dah, tekanan kalau kita kenakan pada kawasan yang tertutup, tekanan tu dipindahkan secara seragam. Jadi sebab itulah tekanan dekat input dengan output seragam. Okey. Kemudian kita gunakan formula yang asal. Tekanan sama dengan daya per unit luas kan. Jadi P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey. Jadi dapatlah formula prinsip Pascal dekat sini. Okay, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 tu dapat daripada P1 sama dengan P2. Okay, jadi yang cikgu nak tekankan dalam pemahaman prinsip Pascal, okay, yang seragam, okay, yang sama, yang seragam dekat dalam sistem ni adalah tekanan, pressure. Ingat pressure yang sama. Daya tak sama, luas pun tak sama. Okay, sebab ramai yang ingat dia faham tekanan tu sama, dia pun ingat daya tu sama. Tak, sebenarnya daya tak sama. Okey, daya dia tak sama. Daya F1 dengan F2 tak sama, A1, A2 tak sama. Yang sama hanyalah tekanan. Okey. Jadi apa kelebihan sistem hidrolik ni? Okey, kelebihan dia adalah dengan daya yang kecil, kita boleh mengangkat beban yang lagi besar, dia punya berat dia. Sebab salah satu kegunaan dia, kalau kamu tengok buku teks dalam prinsip Pascal ni, dia adalah pengganda daya, force multiplier. Okey, pengganda daya. Contohlah, kita cikgu ambil roughly je nombor. Okey, katakanlah dekat sini
Okey, katakanlah 500 Newton. Okey, maksudnya ada beban dekat F2 tu, ada beban dekat output tu 500 Newton. Kemudian F1 ni kita tolak dengan 100 Newton je. Jadi kalau kita fikir logik kan, macam mana 100 Newton boleh mengangkat beban yang 500 Newton? Okey. Sebab itulah terciptanya sistem hidrolik menggunakan prinsip Pascal. Maksudnya dengan daya yang kecil kita boleh mengangkat beban yang lagi besar. Jadi berapa gandaan daya dia? 500 bahagi 100 lah, 5 kali ganda. Maksudnya dengan 100 Newton kita boleh mengangkat beban yang 5 kali ganda daripada 100 Newton ni. Okey, itu maksudnya. So maksudnya dekat sini ada nisbah jugalah A1 A2 tu. So pengiraan tu kamu boleh tengok buku teks dia punya jalan kerja dia, tapi secara konsepnya sebab cikgu suka buat video ni untuk penerangan konsep dia, lebih detail pengiraan tu itu insya-Allah video akan datang lah. Okey, nak bagi kamu faham dulu kenapa saiz omboh ni kecil, ini besar kan. Okey, sebab inilah bila omboh ni kecil, kita kenakan daya yang kecil. Okey, tekanan yang terhasil tu akan boleh mengangkat ataupun menghasilkan daya output yang lebih besar. Itu tujuan prinsip Pascal ataupun itu tujuan sistem hidrolik ni. Okey, sebab kalau kita fikir kan, kalau kat sini 100, dekat sini pun 100. Jadi apa fungsi sistem hidrolik ni? Kan sebab kita kena gunakan daya yang sama. Ni 100, yang ni 100. So macam tak ada gunalah. Sebab tu kita kena cipta satu alat yang mana dengan menggunakan daya yang kecil, okey, 100 Newton daya yang kecil, tapi kita boleh mengangkat beban yang lagi besar daripada 100. Okey, contohnya 500 Newton. Maksudnya 5 kali ganda lah daripada yang kita kenakan tu. Okey, kalau kita tekan 200 Newton, jadi dekat sini akan jadi berapa? 1000 lah kan. So maksudnya dia jadi 5 kali ganda. Ini contoh lah. Dia ada saiz yang apa? 10 kali ganda ke 8 kali ganda. Okey. Jadi cikgu nak tekankan dia sekali, dalam prinsip Pascal yang seragam adalah tekanan. Okey. Luas tak sama ataupun luas tak seragam, daya pun tak seragam, daya tak sama. Yang sama hanyalah tekanan. Okey. Jadi itu sajalah penerangan secara ringkas untuk definisi prinsip Pascal dan formula prinsip Pascal. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.